Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Zamir Danish. Saya akan menceritakan tentang pakaian tradisional etnik Sabah. Sabah mempunyai pelbagai suku kaum. Oleh itu, banyak jenis pakaian yang beraneka corak bagi melambangkan setiap cabang kaum. Antara kaum yang ada di Sabah ialah kaum Bajau. Kaum Bajau mempunyai perbezaan dalam ciri pakaian tradisi mengikut kawasan. Bagi yang berada di Kota Belud, pakaian tradisional bagi orang lelaki dinamakan sebagai badu sampit. Mereka akan menggayakan badu sampit bersama dengan tanjak, suar, ingkot pangkat dan selendang. Pakaian tradisional untuk wanita pula yang tinggal di Kota Belud dinamakan sebagai badu sipak, iaitu blaus yang berwarna kuning keemasan dan diikuti dengan sarimpak, olos, berangkit, keku, ingkot pangkat, selendang dan sumbang. Pakaian ini akan digunakan dalam majlis bersanding dan sepak manggis. Bagi masyarakat kaum Bajau yang tinggal di Semporna pula, pakaian tradisional mereka dipanggil sebagai alal bimbang, yang biasanya dipakai ketika pesta regata lepa ataupun pesta sukan air. Lelaki akan memakai baju baldu hitam dan seluar atau kain sarung. Mereka juga akan dihiaskan dengan jabang iaitu mahkota dan kambut iaitu tali pinggang. Manakala orang perempuan akan memakai manik bulat pada baju, pungkah dan salung. Seterusnya, kaum Murut. Masyarakat kaum Murut akan memakai pakaian tradisional mereka ketika tarian Magunatip yang diadakan semasa Hari Magavau. Bagi lelaki, mereka akan memakai puputul yang dibuat daripada kulit kayu dan dibahagikan kepada tiga, iaitu babaru puputul, aba puputul dan juga tupi sinulatan. Wanita pula akan menggayakan pinong kolo, iaitu baju dan gaun berwarna hitam yang dihias dengan manik-manik. Seterusnya, masyarakat kaum Kadazan Dusun akan memakai pakaian tradisi mereka sewaktu perayaan Tadau Keamatan dan juga semasa pertandingan unduk ngadau atau Ratu Cantik. Bagi lelaki yang tinggal di Panampang, mereka akan memakai baju gaung, seluar, sauva, bengkung, taugot dan siga. Bagi wanita pula, mereka akan memakai baju pendek sinuangga, kain labuh dan selendang batik yang dilengkapi tali pinggang himpogot. Bagi yang tinggal di Papar pula, lelaki dan perempuan akan memakai baju fabrik baldu hitam yang berhiaskan renda kuning keemasan. Assalamualaikum, saya Nurdini Syahidah binti Mazlan, DBS 21092642. Hari ini saya akan membentangkan tentang pakaian tradisional di Sarawak. Pertama sekali, orang Iban. Orang Iban adalah kaum yang paling utama di Sarawak. Pakaian Iban dipilih untuk dipakai bagi Ratu Pesta Menuai Sarawak. Bagi kaum lelaki, orang Iban akan memakai baju burun dan sirat serta tali pinggang lampit dan manik-manik atau jaket tenunan motif. Wanita pula akan memakai bidang berhias shilling dan loceng serta selampai dan marik empang. Perhiasan diri dari perak seperti ringgit, gobeng, gelang, keluncung dan subu tinggi. Hiasan diri akan syarat dengan barangan perak seperti tali pinggang, rawai dan sudu tinggi. Seterusnya, orang Ulu. Wanita orang Ulu banyak menggunakan manik dan labuci sebagai penyeri pakaian. Pakaian ini dibuat dari baldu berhias labuci motif asur dan naga. Subang telinga iseng dari tembaga bagi melanjutkan telinga yang menjadi kebanggaan bagi wanitanya. Lelaki akan memakai kulit kambing sunung dan cawat satin serta perhiasan kepala daripada bulu kenyalang. Wanita akan gayakan ta'ah baldu merah yang berhiaskan labuci motif asur dan naga. Yang seterusnya, orang Bidayuh. Bagi Bidayuh, pakaian lelaki akan memakai baju dan seluar dari satin yang dihiasi pita merah dan putih. Bahagian luar memakai jipu boyuh dari kulit kayu dan kalung gigi beruang. Wanita Bidayuh akan gayakan baju jipu pendek dan skirt bidang fabrik satin warna hitam berhias selempang merah, perhiasan pinggang daripada shilling perak. Perhiasan kepalanya ialah sipiah dari 3 warna, iaitu hitam, merah dan putih yang berhias manik, labuci dan shilling perak. Seterusnya, orang Melanau. Pakaian lelaki Melanau pula daripada satin berwarna gelap dipadankan dengan kain songket bunga tabur dan pakaian kepala sangkulun dari Jawa. Wanita Melanau akan gayakan baju baldu hitam dengan sarung songket Brunei, tenunan Sarawak yang bertali pinggang pendek besar yang diserikan dokoh dan perhiasan kepala kepis sanggul. Akhir sekali, orang Melayu. Pasangan Melayu Sarawak pula, lelaki akan berbaju Melayu cekak musang dan bersamping songket. Wanita akan berbaju kurung teluk beranga, kepala dihiasi selayah yang diserikan selempang sarung di bahu. Wanita Melayu Sarawak akan kenakan baju kurung broket, sarung songket bunga tabur, selayah kerengkam dan selempang songket. Itu sahaja daripada etnik di Sarawak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izmir bin Man Azif. Nombor ID saya DBS210926-414. Video ini saya akan mengupaskan dengan lebih mendalam tentang pemakaian tradisional bangsa Melayu. Pelbagai pakaian tradisional bangsa Melayu yang ada di bumi Melayu ini. Tapi saya akan menceritakan pakaian tradisional Melayu yang terkenal dan sering dipakai oleh masyarakat di Malaysia. Pertama, baju Melayu cekak musang. Semua orang tahu yang baju Melayu cekak musang ni adalah baju rasmi untuk di Malaysia untuk kaum lelaki. Menurut sejarah, baju Melayu cekak musang ini hanya dipakai oleh sultan dan raja sahaja pada zaman dahulu. Kini tak kira sesiapa pun boleh memakainya. Mengikut pakaian sebenar, baju ini dipakai dengan tanjak dan juga samping songket yang dipakai di atas baju Melayu. Mengikut adat, pemakaian samping bagi orang bujang perlulah di atas lutut dan orang yang nak berkahwin di bawah lutut. So, untuk butang pula, butang baju Melayu cekak musang ni perlulah mempunyai 5 butang. Dan sebahagian teori mengatakan 5 butang ini bermaksud bilangan rukun Islam. Seterusnya, baju Melayu Teluk Belanga. Baju ini kebanyakannya yang pakai adalah orang Johor, kerana baju ini adalah baju tradisional untuk negeri Johor. Tidak dinafikan yang baju ini bukan saja orang Johor yang pakai, tapi ramai orang yang pakai kerana keunikannya tersendiri. Baju ini akan dipakai dengan songkok tinggi dan juga samping yang dipakai di dalam baju. Perbezaan antara baju Melayu cekak musang dan juga baju Melayu Teluk Belanga ini adalah butangnya yang satu dan juga kolarnya yang halus. Seterusnya, baju kurung. Baju kurung adalah baju rasmi di Malaysia yang dipakai oleh kaum wanita. Baju kurung berasal dari negeri Johor kerana hasil kreatif Sultan Negeri Johor pada tahun 1866. Terdapat juga cerita yang mengatakan baju ini telah lama wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Pemakaiannya simple, iaitu bajunya labuh hingga ke lutut dan memakai kain sarung. Seterusnya, baju kebaya. Baju kebaya dikatakan berasal dari kaum Cina yang datang ke tanah Melayu suatu ketika dahulu. Baju kebaya yang terkenal di Malaysia adalah baju belah kebaya panjang yang berasal dari negeri Johor. Baju belah kebaya panjang adalah menutupi seluruh anggota badan sehingga puladi. Bahagian hadapan baju ini terdedah dan ditutup dengan kerongsang. Itu saja daripada saya tentang pemakaian tradisional bangsa Melayu. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Katria binti Mak Fazil di BSID 21092614. Hari ini saya akan terangkan tentang pakaian tradisional masyarakat India. Pakaian tradisional masyarakat India pertama yang bakal saya terangkan ialah roti. Roti merupakan pakaian tradisional masyarakat India dan pakaian ini dibuat daripada kain yang berwarna putih. Kebanyakannya roti pada masa kini dapat dilihat bagi majlis perkahwinan sahaja kerana pada masa kini masyarakat kurang gemar akan roti ini. Roti dibuat daripada kain lembaran putih yang panjang. Kain tersebut akan dililit pada bahagian pinggang dan kemudian akan diikat celah paha dan kemudian disangkutkan kepada bahu. Kebanyakan roti akan dihiaskan dengan manik-manik kecil supaya kelihatan lebih menarik, dan roti juga mempunyai warna kuning pudar atau kuning susu, dan kebanyakan roti akan dipakai oleh golongan ceti. Seterusnya saya akan terangkan tentang sari. Sari merupakan pakaian untuk kaum perempuan dan ianya dipakai pada hari kebiasaan ataupun pada musim perayaan. Sari terdiri daripada lembaran kain yang berukur daripada 1 meter hingga 2 meter dan panjangnya adalah pula daripada 5 meter sehingga 15 meter mengikut saiz pemakaiannya. Sebelum memakai sari, seseorang itu perlu memakai pakaian dalamnya dan kemudiannya sari dililit dari pinggang dan kemudian selempang pada bahu kiri. Lilitan pinggang sebanyak 3 hingga 5 kali ialah untuk menguatkan lilitan supaya tidak terburai. Dari segi warna, sari terdiri daripada warna gelap seperti merah, biru, hijau dan ungu. Warna-warna ini lebih menarik jika sari itu dipakai pada musim perayaan. Dan pemilihan corak pula adalah mengikut si pemakai adalah ada yang lebih suka
corak yang bersifat tumbuh-tumbuhan, dan ada juga yang lebih suka bercorak haiwan. Untuk menjadikan sifat makan menjadi lebih cantik, kebanyakannya mereka akan memilih sari yang jenis kilat. Ini akan menyalakan lagi kecantikan sifat makannya. Walau apapun pemilihan warna yang biasanya dipandangkan dengan corak yang menarik dan sesuai mengikut kepada orang yang memakannya.